kan kalau perlulah. Okay. Okay, so hari ni kita akan masuk kepada kerja khusus fasa 2 untuk bahagian penormalan. Okay, 2.3 Okay, 2.3 penormalan. Okay, sebelum kita bincangkan tentang proses-proses untuk kita lakukan penormalan, okay, saya cuma nak highlightkan sikit, okay, supaya kamu boleh nampak dengan lebih jelas lah. Okay, dengan lebih jelas kalau mungkin belum berapa nampak lagi kan gambaran sistem yang awak akan bangunkan. Okay, boleh nampak saya punya skrin Okay, kalau okay angkat tangan. Boleh nampak Okay. Okay, kita lihat. Okay, gambaran ringkas sistem Okay, so masing-masing dah tahu kita punya soalan, maksudnya kamu kena buat satu sistem yang bagi membolehkan seorang guru penasihat ataupun kita boleh katakan sebagai urusia pertandingan lah. Okay, melaksanakan pertandingan di mana dalam proses pelaksanaan pertandingan tu dia mengurus sistem. Maksudnya dia boleh sistem yang dibangunkan tu boleh mendaftar peserta. Okay, peserta boleh daftar dengan sistem yang dibangunkan. Okay, kemudian sebagai seorang admin dia boleh menguruskan tentang hakim-hakim yang akan menilai peserta dalam pertandingan. Okay, kemudian dia boleh paparkan markah. Okay, paparkan markah maksudnya dia boleh mengatasi sistem yang kalau macam pertandingan secara manual lah. Okay, sebab kalau manual kita terpaksa gunakan kertas dan pen. Okay, kemudian kalau macam pertandingan yang awak akan bangunkan ni dia lebih kepada pertandingan yang penilaian tu adalah penilaian secara subjektif. Dia bukan macam penilaian untuk pertandingan macam bola sepak. Kalau bola sepak kita dah tahu dah. Okay, kalau katakan kumpulan A dia skor 3 gol, kumpulan B skor 1 gol, so kita dah tahulah kumpulan A yang menang sebab 3-1 kan. Okay, tapi untuk sistem yang awak akan bangunkan ni bukan macam tu sebab markah akhir yang akan diperolehi oleh peserta adalah berdasarkan kepada maksudnya gabungan beberapa kriteria markah lah. Okay. Okay, jadi kalau katakan untuk sistem gambaran ringkas bagi sistem kalau macam pertandingan. Okay, kalau pertandingan satu pertandingan tu mesti dia ada peserta. Okay, dalam satu pertandingan mesti ada peserta yang akan masuk. Okay, peserta masuk pertandingan. Okay. Okay, maksudnya masuk pertandingan ni didaftar lah. Okay, peserta akan mendaftar pertandingan. Okay, dan biasanya bila peserta tu bertanding dalam satu pertandingan, mestilah ada nak ada pemenang kan. Jadi kita kena tahulah pemenang. Jadi bagaimana nak tentukan pemenang? Okay, pemenang adalah ditentukan melalui markah. Ada pemarkahan. Okay, so dekat sinilah pemarkahan di mana ada kriteria-kriteria markah yang tertentu. Okay, sebab dia punya pertandingan adalah subjektif. Ada banyak kriteria yang boleh menentukan yang kita kumpulkan mungkin kriteria A, B, C, D yang membawa markah pecahan markah yang tertentu. Okay, bila kita kumpulkan kita akan dapat markah 100%. Okay, dari situ kita akan tentukan pemenang. Okay, pemarkahan ini. Okay, macam mana kita boleh nak dapatkan markah? Okay, siapa yang beri markah? Okay, biasa kalau dalam pertandingan mesti ada orang yang beri markah. Okay, biasanya dia adalah sama ada hakim ataupun juri. Okay, so apabila hakim dia memberikan markah, maka kita dapatlah pemenang. Setelah peserta ni dia bertanding dalam pertandingan yang dianjurkan. Okay, yang akan dianjurkan. Okay, dan keseluruhan sistem ini mesti ada orang yang menguruskan. Okay, mesti ada orang yang menguruskan. Dia tak boleh peserta masuk pertandingan, hakim beri markah, kemudian kita ada pemenang tapi tak ada yang menguruskan sistem tu. Dia mesti ada orang yang menguruskan sistem. Okay, jadi kalau dalam sistem yang awak akan bangunkan, orang yang akan menguruskan sistem adalah kita boleh panggil sebagai admin lah. Okay, selain pada admin mungkin kita boleh guna nama urus setia ke, guru penasihat sebab kita punya situasi sekarang ni
adalah lebih kepada macam dekat sekolah kan. Macam kita nak bantu guru penasihat untuk menjalankan pertandingan peringkat sekolah ke peringkat tingkatan ke. Okey, jadi dekat situ dengan adanya sistem ini, dengan adanya sistem ini kalau awak tengok secara ringkas, maksudnya dia boleh membantu admin untuk menguruskan pertandingan dengan cepat. Sebab semua sekali dijalankan menggunakan, orang kata markah dimasukkan menggunakan sistem. Maksudnya dia key in markah menggunakan sistem, menggunakan komputer lah, internet kan. Jadi lebih cepatlah dapat markah. Sebab tu konsep soalan awak adalah cepat dan tepat. Cepat dan tepat. So itu secara ringkas, gambaran tentang sistem, tentang perjalanan sistem. Bagaimana entiti-entiti ini berkaitan antara satu sama lain. Dan bila peserta dia nak masuk pertandingan ni, dia mesti ada, dia akan bawa maklumat dia sendiri. Kita nak tahu siapa peserta. Mesti ada nama peserta tersebut. Dari mana? Mungkin daripada kelas. Kan? Maksudnya maklumat awal tentang peserta tu. Itu yang perlu maklumat lah. Sama juga macam hakim. Siapa hakim yang akan menilai peserta? Adakah hakim itu dia akan menilai semua kriteria? Kan? Macam dekat bahagian pemarkahan ni. Kan? Pemarkahan ni sebab dia melibatkan pelbagai kriteria, jadi kita kena tentukan nama kriteria bergantung kepada pertandingan yang dianjurkan. Contoh kalau katakan pertandingan tarian, mungkin kriteria dia tak sama dengan pertandingan bercerita. Kan? Aspek penilaian dia. Jadi dekat situ pun awak kena lebih details lah. So itu tentang secara ringkas jelas saya rasa dekat sini. Boleh? Jelas. InsyaAllah boleh. Cuba so kita pergi tengok kepada contoh. Saya dapat contoh ni daripada seorang pelajar. Ini dia punya jadual asas. Kita boleh katakan kosong NF lah. Tapi boleh digunakan sebagai jadual kosong NF. Tapi saya dah buat penambahbaikan sikit lah. Sebab dekat sini dia ada maklumat tentang peserta. Kalau nampak kat sini kan, dia ada peserta. Kemudian peserta, maksudnya maklumat bagi peserta adalah nombor peserta, nombor kad penalan nombor KP peserta, nama, kelas, nombor telefon. Maksudnya dia dah senaraikan apa maklumat yang diperlukan apabila peserta ingin mendaftar dalam pertandingan. Sama juga macam hakim. Hakim yang akan menilai. Dia tak perlu banyak pun. Paling banyak pun mungkin dalam 3 atau 4. Contoh macam hakim, ada 2 maklumat tentang hakim. ID hakim dengan nama hakim. Kemudian sebabkan bila peserta masuk pertandingan dan telah dinilai oleh hakim, jadi dia mestilah ada dia punya aspek penilaian dia. Mesti ada aspek penilaian dia. Maksudnya setiap peserta ini akan dinilai berdasarkan kepada jenis pertandingan yang awak wujudkan. Contoh kalau pelajar ni saya rasa mungkin pertandingan macam nyanyian lah, persembahan kan, sebab dia ada bahasa dengan pertuturan. Ni mungkin sajak lah. Sajak kan. Kemudian dia ada interaksi, kemudian ada teknik persembahan, tempo persembahan. Maksudnya setiap satu elemen tu dia ada dia punya markah dia sendiri. So markah penuh dekat sini dia ada, maksud kat sini markah penuh 30. Kan? Untuk penilaian aspek yang kedua, markah penuh dia 25. Kemudian aspek teknik persembahan, markah penuh dia 30 dan tempo persembahan 15 markah. Jadi bila digabungkan dapatlah markah penuh. Dan jumlah markah ni, jumlah adalah merujuk kepada markah yang diperolehi oleh peserta pada setiap aspek. Dan yang terakhir sekali, murid ni diletakkan tarikh. Sebenarnya tarikh kalau nak letak boleh, kalau tak nak pun boleh. Cuma dekat sini mungkin ada tertinggal satu lah. Bila dah ada dia punya markahnya ni, kita boleh wujudkan satu lagi maklumat, maksudnya kedudukan. Kita boleh tentukan kedudukan murid ataupun peserta yang masuk pertandingan. Tapi tak apa, ini secara asas. Maksudnya bila kamu dah boleh buat jadual macam ni, maksudnya kamu dah faham lah tentang jadual kosong
0NF. Okey. Kos NF di mana dekat sini saya ada melakukan sedikit penambahbaikan daripada apa yang kawan kamu share pada saya sebelum ni. Okey. Okey, jadi murid yang share pada saya ni kira kata senang lah sikit sebab dia bagi contoh, jadi dia mungkin just buat penambahbaikan sahaja. Okey. Okey, jadi sebagai contoh tadi kan, okey, untuk yang soalan tadi saya namakanlah sebagai jadual keputusan pertandingan syair kemerdekaan. Okey. Okey, jadi saya dah tambah baik. Okey, saya dah buat penambahbaikan daripada apa yang dibuat oleh kawan kamu tadi. Okey, di mana saya pecahkan. Okey, nombor kad penalan. Okey, ni betul lah. Nombor kad penalan, nama peserta, kelas, telefon. Okey. Cuma penambahan dekat sini. Jumlah dengan kedudukan dekat sini. Jumlah markah keseluruhan yang diperolehi setiap pelajar, saya letakkan di bawah peserta. Okey. Manakala the next adalah tentang ID penilaian. Dekat sini saya pecahkan. Berbanding dengan tadi kawan kamu kan. Okey. Yang dibuat tadi, ID penilaian dia tak ada dekat sini. Dia tak ada ID penilaian. Okey, maksudnya macam bahasa dan pertuturan tu dia akan membawa aspek yang berbeza setiap satu. Okey, jadi sebab tu untuk yang saya buat penambahbaikan ni, saya buat untuk bahasa dan pertuturan ni saya letakkan sebagai N01. Maksudnya penilaian satu lah, N01, N02, 03, 04 untuk setiap satu. Okey, dan setiap satu kriteria tu dia ada markah penuh dia. So dekat sini ada markah penuh dan markah yang diperolehi oleh peserta yang pertama ni pada setiap aspek. Okey. Okey, kemudian the next adalah ID hakim. Hakim yang menilai. Okey, disebabkan ada 4 kriteria, jadi dekat sini kita boleh pecahkan bahawa setiap kriteria itu dinilai oleh seorang saja hakim. Juri dia, kalau awak tengok kat mana-mana pertandingan pun kan, juri kan dia ada dia punya bahagian-bahagian tertentu kan. Jadi dia tak ada lah orang kata dia pukul rata, semua dia bagi. Okey, semua dia bagi. Macam soalan macam di Mahir untuk semua bahagian. Selalunya kalau kata di peringkat mana-mana pertandingan pun dia akan pecahkan juri yang akan menilai untuk aspek-aspek yang tertentu. Okey, so dekat sini saya dah pecahkan. Okey, kita ada 4 orang juri bagi setiap satu kriteria penilaian. Maksudnya bahasa dengan pertuturan ni dinilai oleh hakim pertama, interaksi dinilai oleh hakim yang kedua, teknik persembahan dinilai oleh hakim nombor 3 dan tempoh persembahan dinilai oleh hakim yang keempat dan ada nama dia lah dekat sini. Okey, so ini secara asasnya. Secara asasnya jadual 0NF, jadual yang asas. Okey, di mana kita masukkan maklumat berkenaan tentang peserta dalam pertandingan syair kemerdekaan. Okey. Okey, seterusnya kita nak mulalah dengan penormalan. Okay. Okay, so kita tahu bahawa bila kita nak buat satu pangkalan data, kita nak buat satu pangkalan data, dia adalah satu sistem di mana dia adalah gabungan pelbagai maklumat. Maksudnya pelbagai maklumat di mana sebelum kita membina satu pangkalan data, kita perlu lakukan proses penormalan. Di mana penormalan adalah bertujuan untuk menghasilkan skema hubungan dengan menempatkan atribut ke dalam jadual dengan betul bagi mengelakkan masalah anomali. Ini kita dah pernah belajar dah sebelum ni. Anomali maksudnya kalau kita nak melakukan update kemaskini, kita nak tambah data, kita nak buang data, maksudnya dia tidak akan mengganggu sistem. Umpama macam itulah. Tapi kalau katakan jadual 0NF macam ni, kalau katakanlah saya buang Farhana ni, Farhana pindah, saya buang data Farhana, automatik semua sekali yang ada dekat dalam yang berkaitan akan hilang. Kalau dekat dalam tu ada hakim pun akan hilang. So automatik secara tak langsung kita boleh katakan semua data dalam sistem tu akan hilang. Sebab semua diletakkan dalam satu jadual. Jadi itu kalau kita tak lakukan
penormalan. Maksudnya dia melibatkan masalah anomali lah. Kita tak boleh nak buat sisipan, kita tak boleh nak buat kemas kini data, kita nak padam data susah. Okay, kita nak menguruskan data pun akan menghadapi masalah. Okay, jadi jadual kos-ONF ini perlu ditukar kepada 1NF kerana rekod adalah tidak atomik. Okay, tidak atomik. Okay, sebab kalau awak lihat dekat sini, okay, ini tidak atomik sebab satu maklumat ini Farhana tapi dekat sini ada 4 pula. Ada 4 pula maklumat, 4 data ni. N1, 02, 03, 04. Okay, sama juga macam untuk Ahmad ni. Dekat bahagian sini dia ada satu maklumat saja tentang Ahmad. Tapi bila pergi kepada lajur yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh. Start daripada lajur ketujuh dia dah jadi lain dah. So ini kita katakan sebagai jadual ini tidak atomik sebab ada rekod yang orang kata dia tak ni lah, tak lengkap lah. Okay, jadi sebelum kita melengkapkan pangkalan data, jadi kita punya jadual ini perlu ditukar kepada satu NF. Okay. Okay, ini yang tadilah saya nak bezakan antara jadual yang kawan kamu buat dengan yang saya dah buat tadi. Okay, saya dah terangkan dah. Okay. Okay, so jadual kosong NF. Okay, daripada kosong NF, okay, untuk kita menjadikan jadual tersebut berada pada satu NF, okay, dia mesti memenuhi syarat yang berikut ni lah. Dia mesti memenuhi syarat yang berikut di mana setiap atribut adalah atomik, iaitu hanya mempunyai satu nilai sahaja. Kalau awak tengok dekat sini kan, okay, setiap lajur dah ada satu nilai dah. Dia dah tak, orang kata tak tiba-tiba dia jadi 4 pula. Contoh macam yang tadi kan. Okay, kalau macam yang tadi, okay, Farhana kalau pada bahagian sini dia ada satu maklumat saja, tapi tiba-tiba pada lajur yang berikutnya ada 4 data. So itu yang dipanggil sebagai tidak atomik. Tapi bila kita dah lengkapkan jadual, okay, maksudnya jadual ini belum lagi satu NF tapi dia dalam proses untuk menjadi bertukar daripada kosong NF kepada satu NF. Ni maksudnya dia baru memenuhi salah satu lah. Okay, maksudnya setiap rekod ni dia dah ada satu nilai. Dia dalam satu rekod mesti ada satu nilai. Ini kita panggil sebagai rekod lah. Rekod bagi nombor kad penalan, rekod bagi nama peserta, dia ada satu saja dalam satu rekod. Okay. Okay, seterusnya. Okay, kalau kita lihat dekat sini. Okay, kalau kita lihat dekat sini, salah satu syarat untuk menjadi kosong NF selain daripada dia mesti atomik, okay, dalam jadual satu NF juga kita perlu wujudkan atribut kunci. Ataupun kita panggil sebagai kunci primer lah, tapi dalam kata lain dia mesti ada atribut kunci. Okay, tapi bila kita lihat dekat dalam jadual ini, okay, kita kena semak satu-satu. Adakah setiap lajur ni, kita akan semak lajur ni, adakah sesuai untuk dijadikan sebagai atribut kunci. Okay, sebab untuk menjadi atribut kunci, dia ada syarat-syarat yang awak kena tentukan lah. Okay, salah satunya dia mesti unik. Unik maksudnya, dia tidak ada berlaku pengulangan data. Maksudnya dia punya pemilihan perkataan yang ada bagi mewakili nama atribut tu dia kita boleh kenal pasti dia punya nama tu. Okey, nama bagi atribut tu unik. Okey, nilai bagi atribut tu unik. Okey, salah satunya unik, kemudian dia tak berulang. Okey, kemudian dia stabil. Okay, dia stabil dan nilai itu mesti tidak null. Dia mesti not null. Dia mesti kena ada. Kalau tak ada, tak boleh. Dia mesti kena ada. So itu adalah syarat yang boleh kita jadikan panduan untuk kita memilih sesuatu atribut itu sebagai satu atribut kunci. Okay, kita cuba semak satu demi satu. Contoh macam nombor kad penalan ni. Boleh tak jadi kunci prime atribut kunci? Kalau kita tengok semak satu demi satu. Okey, 012 78700 kat bawah pun sama juga. Dia berulang dan 4 kali.
Yang bawah pun sama juga. Okey, so dekat sini kita tak bolehlah pilih nombor kad pengenalan sebagai atribut kunci sebab berlaku pengulangan. Okey, sama juga macam nama peserta. Ada pengulangan nama kan? Okey, kemudian kita lihat pada lajur yang ketiga. Kelas pun ada berlaku pengulangan. Okey. Okey, next kita pergi pada lajur telefon. Ada tak pengulangan? Oh, ada Tak, juga pengulangan. Kan? tak ada. Ada kan? Tak ada sebab nombor telefon mana ada yang sama. Ha? Tak ada yang sama ke? Contoh 0112534628 bawah ni pun sama juga. Oh, ada sama-sama. Dia berulang kan? Jumlah markah pun sama juga. Ni 68, 68, 68. Sini pun 90, 90. Tapi bila kita tengok sampai ke hujung, okey, sampai ke hujung kalau awak tengok, memang berlaku pengulangan pada setiap rekod. Ada pengulangan pada setiap rekod. Tak ada pun rekod yang orang kata kita boleh automatik kita pilih dia sebagai atribut kunci. Jadi maksudnya sekarang ini, okey, kita boleh simpulkan bahawa tidak ada sebarang atribut yang boleh dijadikan sebagai atribut kunci. Tidak ada sebarang atribut yang boleh dijadikan atribut kunci. Okey, kalau ingat balik semula penerangan yang saya pernah buat dalam kelas kita sebelum ni tentang penormalan. Okey, bila tidak ada sebarang atribut yang boleh dijadikan atribut kunci, maksudnya kita kena buat sesuatu. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita kena bahagikan jadual kepada dua kumpulan. Kita akan bahagikan jadual kepada dua kumpulan. Maksudnya kita cuba cari persamaan. Persamaan dengan perbezaan. Kita akan bandingkanlah antara dua kumpulan tu. Dalam kumpulan yang pertama, ada tak agaknya atribut yang kita boleh sandarkan dia sebagai atribut kunci. Sama juga macam dalam kumpulan yang kedua. Okey, sebagai contoh dekat sini. Okey, dekat sini saya pecahkan daripada lajur yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey, ini kita letakkan dalam kumpulan A sebagai contoh. Okey. Okey, kemudian daripada lajur yang ketujuh sampailah 8, 9, 10, 11, 12. Okey, saya letakkan dia dalam kumpulan B. So kat sini kita dah ada dua kumpulan. Okey, kita dah ada dua kumpulan. Okey, bila kita dah ada dua kumpulan ni, kita cuba tengok dalam jadual pertama, apa agaknya atribut yang kita boleh pilih dia sebagai atribut kunci, dan apa atribut yang kita boleh jadikan atribut kunci dalam kumpulan yang kedua. Kita kena buat perbandingan lah. Maksudnya langkah yang ketiga, kita kena tentukan atribut kunci bagi setiap kumpulan. Jadi dekat sini, sebagai contoh, dalam kumpulan yang pertama, kita boleh jadikan nombor kad pengenalan ni. Kalau macam dalam situasi biasalah, maksudnya kalau macam dalam reality kan. Reality, nombor kad pengenalan setiap orang ni mesti berbeza, betul? Tak ada orang pun dalam dunia ni ada nombor kad pengenalan yang sama. Kan? Kalau nama ni banyak lah. Nama banyak yang sama. Kan? Banyak yang sama. Kalau macam kelas pun, nama kelas pun boleh sama. Kadang-kadang macam dekat sekolah, kalau dulu nama dekat sekolah A ada nama kelas USM, UPM, UTM, sekolah B pun ada juga. Jadi maksudnya nama tu ada kebarangkalian berlaku persamaan. Nombor telefon pun tak boleh dipilih sebagai dalam situasi semasa, nombor telefon tak boleh dijadikan sebagai atribut kunci sebab nombor telefon ni sering kali berubah-ubah. Kan? Kadang-kadang nombor telefon katakan yang ini tahun lepas mungkin dimiliki oleh orang lain. Mungkin next akan datang dia dah stop dia punya telefon, mungkin nombor telefon tu akan digunakan oleh orang lain. Jadi tak sesuai lah. Jumlah markah pun kita tak boleh nak jadikan sebagai atribut kunci sebab jumlah markah ni dia boleh berubah-ubah. Dan kedudukan bila masuk pertandingan pun kalau katakan markah berubah, kedudukan berubah lah. Jadi sebab tu dekat dalam kumpulan yang pertama yang saya namakan, kita namakanlah kumpulan yang pertama tadi kita dah pecahkan, kita namakan dia sebagai peserta.
Boleh namakanlah ikut awak lah, ikut kesesuaian. Okey, peserta pertandingan ke, tapi yang penting kita tahulah, okey, kita tahu dia merujuk kepada orang yang masuk bertanding dalam pertandingan. So dekat sini kita pilih nombor kad pengenalan sebagai atribut kunci sebab dia maksudnya nombor kad pengenalan ni dah cukup untuk membezakan setiap rekod. Dengan menggunakan nombor kad pengenalan ni kita dah boleh membezakan rekod-rekod yang lain. So kita tahulah 012204708700, okey, merujuk kepada siapa nama dia? Nama dia adalah Farhana. Okey, tapi kita tak boleh rujuk pada kelas. Sebab dalam kelas ada ramai pelajar. Kan? Okey, kemudian kita tak boleh rujuk juga kepada jumlah sebagai atribut kunci sebab jumlah boleh berbeza-beza. Okey? Boleh berbeza-beza. Okey, sebab tu bila kita pilih nombor kad pengenalan sebagai atribut kunci, kita ada dia punya justifikasi. Kenapa kita pilih nombor kad pengenalan sebagai atribut kunci? Sebab dengan nombor kad pengenalan, nombor kad pengenalan dapat menentukan nama peserta. Daripada nombor kad pengenalan, kita boleh menentukan dia duduk dekat kelas mana. Daripada nombor kad pengenalan tu kita boleh dapat maklumat tentang telefon, maklumat tentang jumlah markah yang dia dapat dan juga kedudukan dia dalam pertandingan. Okey, so itu dia punya justifikasi kenapa kita pilih nombor kad pengenalan sebagai atribut kunci. Okey, seterusnya dalam kumpulan yang kedua. Dalam kumpulan yang kedua dia agak special sikit. Okey, kalau kita tengok dalam jadual yang kedua, okey, dekat sini bila katakan peserta dia masuk pertandingan, bila dia masuk pertandingan dia akan kita nak dapatkan pemenang, kita mesti berdasarkan kepada markah kan. Okey, jadi kumpulan yang kedua ni saya namakan sebagai markah. Okey, sebagai markah. Okey, cuma yang membezakan dekat sini kita tahu bahawa yang asal kita cuma ada nombor ID penilaian dalam kumpulan yang kedua tadi kan. Kita ada ID penilaian, kita ada kriteria, kita ada markah penuh, ada markah, ID hakim dan juga nama hakim. Okey, tapi dekat sini kita wujudkan satu atribut kunci dalam kumpulan markah. So dekat sini kita boleh lihatlah bahawa jadual telah berada dalam satu NF kerana setiap rekod adalah unik. Okey, so dekat dalam jadual markah ini kita boleh wujudkan satu atribut yang kita boleh jadikan sebagai atribut kunci sebab dekat sini pun tidak ada atribut yang boleh dijadikan sebagai atribut kunci. Bila tak ada sebarang atribut kunci, salah satu pilihan adalah kita boleh tambahkan atribut yang baru. Kita boleh tambahkan atribut yang baru, merujuk kepada jadual yang kita bina. Sebab nama jadual kita pilih sebagai markah, jadi kita pilihlah ID markah. Dia punya rekod dekat dalam tu kita just buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Sebab dia membezakan. Sebab dia unik kan. 1 dengan 2 tak sama. So dekat sini dah wujud dia punya keunikan dia sebagai kunci primer ataupun atribut kunci dalam jadual markah. Manakala nombor kad pengenalan ini, nombor kad pengenalan dia akan bertindak sebagai kunci asing dekat jadual markah. Dia menghubungkanlah, maksudnya secara tak langsung. Nombor kad pengenalan sebagai kunci asing dalam jadual markah, dia akan menghubungkan jadual markah dengan jadual peserta ni. Maksudnya dua jadual ni berhubung sebab adanya kunci asing ni. Kalau dekat dalam jadual peserta, nombor kad pengenalan bertindak sebagai kunci primer, tapi bila dekat dalam jadual markah dia jadi kunci asing. Yang lain-lain tu kita salin balik semula. Cuma yang tambahan cuma yang dua lajur yang depan ni ID markah yang kita wujudkan tadi, kita wujudkan satu atribut kunci dalam kumpulan markah. Kemudian kita wujudkan kunci asing. Bagi menghubungkan antara jadual markah dengan jadual peserta. Jadi dekat sini jadual masih lagi dalam bentuk tidak normal, belum lagi dia belum lagi tidak normal dan perlu dinormalkan terlebih dahulu. Perlu dinormalkan ke 2NF terlebih dahulu kerana terdapat banyak pengulangan data yang
Sama, masih lagi. Sebab tadi kita cuma cari dia punya atribut kunci sahaja. Kita belum lagi menghapuskan macam pengulangan tu. Kita belum buat lagi. Sebab proses penemulan dia adalah proses step by step kan. Okay. Okay, jadi daripada jadual yang kita buat tadi, yang dua jadual ni, maka kita boleh menulis dia punya skema hubungan dalam satu NF. Ini kira dalam satu NF lah. Okay, di mana untuk kumpulan yang pertama, ini kumpulan yang pertama jadual peserta kan. Okay, so jadual peserta kita tulislah dia punya nama peserta sebagai dia punya tajuk dia, entiti dia. Ni peserta diikuti dengan dalam kurungan nombor kad penalan ni sebagai KP kena letakkan. Sebab maksudnya dia kalau dekat sini ada tanda KP, dekat atas pun mesti ada tanda KP, nampak? Okey, kemudian diikuti dengan semua atribut yang ada, nama kelas, nama peserta, kelas, telefon, jumlah dan juga kedudukan. So kita salin balik semula. Okey, maksudnya kita ambil tajuk dia punya atribut ni. Tajuk dia punya medan ni kan. Okey, tajuk medan dia ni kita tuliskan untuk menjadi sebagai skema hubungan. Ya Nabil, ini kita panggil sebagai penemulan, tapi ini baru step 1NF. Daripada kosong tadi kan. Ini daripada kosong tadi kita jadikan sebagai 1NF. Dia 3 ni. Apa dia? Dia 3NF kan? Sampai 3NF. Okey, dia sampai 3NF, mesti dalam 3NF, tapi dia kena step by step lah. Dia kena ikut step by step. Dia tak boleh daripada kosong terus 3. Mana boleh kalau kata awak buat kereta pun tak boleh daripada gear 1 terus gear 3 kan. Tersenggut nanti awak punya dia punya kereta. Sama juga macam sistem ni. Okay. Okay, so tadi dalam kumpulan peserta kita dah tulis dia punya skema hubungan dia. Okay. Boleh Okay, kemudian dalam jadual markah pun sama juga. Kita kena tuliskan dia punya skema hubungan. Salin je, ikut je macam apa yang ada dalam medan yang kat atas ni. Nama medan yang kat atas ni. Okey, nama jadual sebagai tajuk dia, markah diikuti dengan ID markah sebagai kunci primer. Okey, nombor kad penalan ni, dia adalah kunci asing dia sebagai kunci asing. Okey, kemudian diikuti dengan ID penilaian, kriteria, markah penuh, markah ID hakim dan juga nama hakim. Memang kena tuliskan dia punya justifikasi bagi setiap proses tu daripada 0NF kepada 1NF supaya kita boleh tengoklah proses betul ke tidak awak lakukan penemulan daripada 0NF kepada 1NF. Okay? Okay, kalau nak bertanya boleh angkat tangan. Kalau tak faham. Okay, kalau okay saya teruskan. Okay, so kita lihat seterusnya. Okay, syarat dia. Masih lagi pada jadual yang sama daripada 1NF. Tadi kita dah dapat 1NF. Sekarang ni kita nak proses daripada 1NF kepada 2NF. Okay, di mana untuk menjadikan jadual berada dalam 2NF, okay, pun ada syarat dia. Okay, iaitu dia mesti telah berada pada 1NF. Yang ni lah, dia dah berada pada 1NF. Kemudian tidak terdapat kebergantungan fungsi separa. Ni nak kena faham apa yang dikatakan sebagai kebergantungan fungsi separa. Okey, maksudnya atribut yang bergantung kepada satu kunci. Satu kunci sahaja. Maksudnya dia tak bergantung kepada dua kunci. Kalau dia bergantung kepada dua tu dia dah kebergantungan sepenuh. Okey, tapi dia bergantung kepada satu kunci saja sebab kita dah ada dua kumpulan kan. Okey, dan kita punya nombor kad penalan ni sebagai kunci primer. Okey, ID markah pun sebagai kunci primer. Okey, jadi kita kena lihat pada setiap kumpulan ni. Okey, kita nak kena hapuskan dia punya kebergantungan fungsi separa. Okey. Okey, jadi justifikasi dia berdasarkan kepada syarat tadi, penukaran 1NF kepada 2NF adalah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Awak kena tulis ni. Kenapa nak lakukan daripada 1NF kepada 2NF, kena nyatakan. Okey. Okey, seterusnya
Okey, dalam satu NF, maksudnya dalam jadual satu NF terdapat kebergantungan fungsi separa iaitu atribut biasa bergantung sepenuhnya kepada atribut kunci. Okey. So contoh macam dekat dalam kumpulan yang pertama ni kan. Okey, nama peserta ni kita nak, kalau macam kita nak cari nama peserta ni, kita kena rujuk pada nombor kad pengenalan. Kita tak rujuk pada kelas. Kita kena rujuk pada nombor kad pengenalan. Sama juga macam kalau katakan nombor telefon. Kita akan rujuk kepada nombor kad pengenalan supaya kita tahu siapa nama peserta tersebut. Okey. Okey. Seterusnya, bagaimana kita buat satu kumpulan dulu kita fokus kepada kumpulan yang kedua ni, kumpulan markah. Kumpulan markah di mana kalau dalam kumpulan peserta ni kita salin balik semula lah. Dia adalah dia punya skema hubungan dia tetap sama. Cuma dekat dalam kumpulan markah ni. Dalam kumpulan markah maksudnya, ni saya tertinggal satu garis ni. ID penilaian, dia bergantung kepada ID markah. Kriteria pun kita nak tahu, kriteria pun kita kena merujuk kepada ID markah. Macam markah penuh pun kita tak rujuk kepada nombor kad pengenalan. Kita tak akan rujuk kepada macam ID penilaian, dia tak akan rujuk pada nombor kad pengenalan sebab kita nilai berdasarkan markah. Kan? Kita nilai ikut kepada markah yang dia dapat. Daripada markah ni yang akan menentukan menentukan dia punya kriteria yang macam mana. Contoh kalau ID peserta nombor 1, kita boleh dapat dia punya markah penuh. Kita boleh tahu markah penuh dia berapa, markah yang dia dapat. Kita tahu, contoh hakim yang pertama ni diberikan berapa markah kepada peserta yang pertama, hanya merujuk kepada ID markah, tapi kita tak rujuk kepada nombor kad pengenalan. Dalam jadual markah. Jadi dekat sini kita salin balik semula dia punya skema hubungan. Cuma kita nak tengoklah apa yang dikatakan sebagai kebergantungan fungsi separa. Maksudnya semua maklumat ini mesti bergantung kepada ID markah. ID markah yang menentukan ID penilaian. ID markah yang akan menentukan tentang kriteria penilaian. ID markah juga yang akan menentukan markah penuh, markah, ID hakim dan juga nama hakim. So itu yang dikatakan sebagai kebergantungan fungsi separa. Macam saya kata tadi, kita cuba fokus kepada kumpulan yang kedua iaitu kumpulan jadual markah. Masih lagi dalam jadual markah. Yang tulisan yang warna purple ni. Tulisan yang warna purple ini adalah skema hubungan yang asal. Yang asal dalam 1NF tadi. Ni kita proses daripada 1NF nak jadi kepada 2 kan. Daripada 1 nak jadi 2. Jadi ini yang dalam tulisan warna purple ini adalah skema hubungan dalam 1NF bagi jadual markah. Jadi kita nak melakukan penambahbaikan kepada skema hubungan ni. Kita nak sebab kita nak hapuskan kebergantungan fungsi separa tadi kan. Jadi kita perlu melakukan penambahbaikan. Justifikasi kenapa kita nak buat kita nak buat penemulan daripada 1NF kepada 2NF. Sebab kita nak hapuskan kebergantungan fungsi separa. So daripada jadual ini kita boleh nampak ada beberapa kumpulan yang kita boleh pecahkan lah. Contoh di bahagian penilaian. Penilaian, kriteria dan juga markah penuh. Kan? Contoh kalau katakan kriteria ni kita tahulah markah penuh dia berapa. Dan kriteria ni mesti diwakili oleh satu atribut yang unik lah. So kalau kita tengok dekat sini, antara ID penilaian, kriteria dengan markah penuh, kita boleh jadikan ID penilaian sebagai kunci primer. Kalau kita nak bandingkan antara ketiga-tiga dalam kumpulan yang saya letakkan sebagai warna coklat ni. Kan? Sebab ketiga-tiga ni merupakan adalah atribut biasa. Tapi dia bergantung kepada ID markah. Sebab tu kita kena pecahkan dia kepada kumpulan yang lain. Jadi kita namakan
kumpulan yang kita pecahkan itu yang pertama sebagai penilaian. Okey, jadi kita salin je. Okey, sebab kita jadikan ID penilaian sebagai kunci primer, so kita letakkan dia KP dekat sini. Okey, kemudian kita tulis sambung je kriteria dan juga markah penuh. Ini pada kumpulan yang pertama. Okey, dalam kumpulan yang pertama. Okey, seterusnya maka setelah kita buat dia punya skema hubungan, kita boleh bentukkan dia punya jadual. Okey, so dekat sini jadual dia, kalau yang dalam yang asal ni dia berulang kan, dia banyak. Tapi bila kita dah bentukkan dalam jadual yang baru, kita dah boleh buang lagi yang tak perlu yang lain tu. Kita cuma tinggal ada 4 saja penilaian. Maksudnya pengulangan tu dah tak ada dah. Pengulangan tu dah tak ada sebab kita dah pecahkan jadual dia. Okey. Okey, itu baru kumpulan yang pertama. Okey, bila kita buat kumpulan yang pertama, okey, markah ni kalau dalam skema masa 1NF yang warna purple ni, kita akan bentukkan dia jadi kumpulan yang barulah. Okey. Jadi ID markah nombor kad malam ni tetap sama, cuma ID penilaian. Okey, sebab tadi ID penilaian kita dah jadikan dia sebagai kunci primer dekat dalam jadual yang baru. Okey, tapi kita masih kekalkan dia dekat dalam jadual markah, cuma kita letakkan dia punya kedudukan sebagai kunci asing. Kenapa kita jadikan sebagai kunci asing? Supaya dua jadual ini tetap terhubung. Kalau katakan ID markah penilaian ni tak ada, kita buang terus, maksudnya tak adalah hubungan antara markah dengan penilaian. Sebab kita nakkan ada hubungan antara markah dengan penilaian, sebab itu kita kekalkan ID penilaian, kita jadikan sebagai kunci asing dekat dalam jadual markah. Okey, tapi dekat dalam jadual penilaian, dia jadi kunci primer. Okey, itu kumpulan yang pertama. Okey, kita lihat pada kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua yang ini, ID hakim dengan nama hakim. Okey, pun kita bergantung kepada ID markah juga. Okey, ID markah yang menentukan siapa hakim yang beri markah tu. Okey, dan ID markah pun dia akan menentukan siapalah hakim yang beri nama hakim tu. Okey, so dia still bergantung. Dia bergantung kepada satu kunci, iaitu kunci ID markah. Jadi dekat sini kita kena pecahkan lagi kumpulan ini kepada satu jadual yang lain. So kita tulislah sebab dia hakim kan. Jadi kita namakan jadual yang baru sebagai jadual hakim. Okey, kita tulis dia punya ID hakim sebagai kunci primer, diikuti dengan nama hakim. Okey, disebabkan oleh hakim yang memberikan markah, okey, jadi dia mesti berkait dengan jadual penilaian. Jadi sebab itu kita jadikan ID penilaian sebagai kunci asing supaya kita boleh berhubung antara jadual hakim dengan jadual penilaian. Okey, jadi kita akan dapat jadual yang barulah. Okey, disebabkan ID hakim telah jadi kunci primer dekat dalam jadual yang kita baru bentuk tadi, dekat dalam jadual markah, okey, ID hakim akan dijadikan sebagai kunci asing. Okey, manakala markah ni kekal. Okey, markah ni kekal. Markah yang diperolehi oleh peserta lah, dia kekal berada dalam jadual markah. Okey, so kita akan dapat inilah jadual yang baru untuk hakim. Okey, maksudnya bila kita bina jadual dia kena sama juga. Dekat sini pun awak boleh nampak, okey, kalau dekat dalam jadual penilaian tadi kita dah hapuskan maksudnya rekod yang kita tak nak pengulangan kan. Okey, sama juga macam jadual hakim. Kalau tadi dekat sini kita ada 16 maklumat semua sekali, kan, daripada 1 sampai 16. Tapi bila kita dah pecahkan, kita dah hapuskan kebergantungan fungsi separa tadi, okey, hakim cuma ada 4 saja. Dia dah tak berlaku pengulangan lagi dekat sini. Dah tidak ada pengulangan sebab kita dah buat dia punya kita dah hapuskan kebergantungan fungsi separa. Okey, maksudnya kalau kita nak tambah hakim pun tak ada masalah. Kita nak buang hakim pun kita just buang sahaja dekat jadual hakim, tapi dia tak memberi kesan pada jadual markah. Okey, jadi dalam jadual markah yang warna hitam bukan yang warna purple ni, sebab yang purple ni yang asal.
Yang purple ni yang asal, tapi yang hitam ini adalah jadual dalam 2NF. Okey, dalam 2NF maksudnya untuk kumpulan yang pertama tadi dia ada 3 sebenarnya. 1, 2, 3. Dia ada jadual markah, dia ada jadual hakim dan dia ada jadual penilaian. Okey. Itu pada kumpulan yang kedua iaitu kumpulan markah. Okey, boleh faham Boleh? InsyaAllah boleh. Okey, kalau tak faham angkat tangan. Okey, so saya move kepada next slide. Kita selesaikan pada slide yang seterusnya. Okey. Okey, tadi yang dalam 2NF 2NF maksudnya kita dapat ada 4 lah. Bila kita gabungkan dengan jadual peserta tadi yang awal tu kan. Okey, kita dapat jadual markah, kita dapat jadual hakim, kita dapat jadual penilaian. Okey, maka kita dapatlah 4 jadual dekat dalam 2NF. Okey, tapi dekat dalam 2NF ini, dekat dalam jadual peserta masih terdapat kebergantungan fungsi transitif. Kalau dalam 2NF tadi kita nak hapuskan kebergantungan fungsi separa. Maksudnya kita hapuskan fungsi separa, kita dapatlah 2NF. Okey, kemudian kita nak dapatkan 3NF, maksudnya kita kena hapuskan kebergantungan fungsi transitif. Okey, jadi apa yang dikatakan sebagai kebergantungan fungsi transitif? Maksudnya atribut bukan kunci, maksudnya atribut biasa, dia bergantung kepada atribut biasa yang lain. Kita rujuk kepada jadual yang peserta. Jadual markah ni dah tak payah dah. Ni dah siap dah. Yang ni dah settle dah. Kita tak kacau lagi dah yang ni. Okey, kita cuma fokus kepada jadual peserta pula. Okey, dalam jadual peserta, kita tahu bahawa kunci nombor kad penalan adalah dia punya kunci primer. Betul Nombor kad penalan adalah dia punya kunci primer ataupun atribut kunci. So yang lain-lain ni, nama peserta, kelas, telefon, jumlah, kedudukan merupakan atribut biasa. Merupakan atribut biasa. Di mana semua ini dia bergantung kepada nombor kad pengenalan. Tapi kedudukan, kita nak tahu kedudukan, kita kena tengok dia punya jumlah markah. Contoh kalau kita nak tahu peserta yang dapat markah tempat pertama, markah dia berapa kita takkan tengok kepada nama. Kan? Kita akan tengok pada markah dia dapat. Oh, patutlah dia dapat nombor 1. Markah dia 90. Kita takkan tengok pada kelas. Sebab kelas tu kita tak boleh tengok, kita tak boleh tentukan kelas tu dia kelas 2 4. Oh, dia mesti dapat nombor 1. Tak kan? Sebab tu kita katakan bahawa kedudukan bergantung kepada jumlah. Jumlah markah yang menentukan kedudukan, sama ada dia dapat nombor 1 ke, pertama ke, dia dapat kedua ke, dia dapat kedudukan ketiga ke, ataupun dia dapat kedudukan sagu hati. So dekat sini, jumlah dan kedudukan merupakan rekod yang menyebabkan berlakunya kebergantungan fungsi transitif, iaitu kedudukan bergantung kepada jumlah. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena pecahkan. Kita kena pecahkan juga. Kita kena wujudkan satu jadual baru. Kita boleh namakanlah, macam saya katakanlah jadual baru ni sebab kita nak tahu pemenang kan. Jadi daripada kedudukan ni kita tahulah siapa yang menang. So saya namakan sebagai pemenang. Yang lain-lain tetap sama. Tetap sama. Di mana di mana markah hakim penilaian kita tetap sama. Sama macam 2NF. Cuma kita tambah yang atribut untuk pemenang. Jadual pemenang, jadual yang baru. Jadual pemenang adalah jadual yang baru. Di mana dekat sini dia akan ada pemenang, nombor kad penalan, sebagai kunci primer. Kemudian jumlah dan kedudukan. Jadi kita pecahkan dia, kita wujudkan dia dalam satu jadual yang baru. Bila kita dah wujudkan jadual yang baru, ini saya baru tuliskan dia punya skema hubungan daripada skema hubungan ini maka kita akan bentukkan jadual skema hubungan 3NF penambahbaikan. Ini penambahbaikan dia.
Maksudnya kita dah pecahkan. Okey, daripada yang jadual peserta tadi kan. Okey, kalau awak tengok jadual peserta tadi kan banyak kan, maklumat dia ada 16 ni. Sebelum kita pecahkan kepada jadual pemenang. Okey, tapi bila kita dah pecahkan kepada jadual pemenang, peserta awak boleh lihat okey, cuma ada 4 peserta sahaja. Okey, dan pemenang pun cuma ada kedudukan pertama, kedua, ketiga dan juga sagu hati. Okey, maksudnya dah tak berlaku pengulangan. Sebab kalau awak tengok dekat dalam jadual peserta tadi, yang asal kan, okey, dia berlaku pengulangan. Okey, sagu hati ada ulang 4 kali. Okey, kemudian jumlah markah 68 pun ada ulang 4 kali. Nama Farhana pun 4 kali. Tapi bila kita dah hapuskan kebergantungan fungsi transitif, kita dah wujudkan satu jadual yang baru kita namakan sebagai jadual pemenang. Okey, maka dekat sini dah tak ada berlaku pengulangan maklumat bagi peserta. Okey. Okey, dan dia punya justifikasi dia kita boleh katakan bahawa kesemua jadual telah ternormal. Dah ternormal dah. Okey, sebab asalnya jadual ini adalah daripada 2NF. Okey, ini syarat untuk kita jadikan dia dalam 3NF di mana jadual asal mesti telah berada dalam 2NF, tiada kebergantungan fungsi transitif. Kita dah hapuskan dah tadi. Kan? Yang tadi warna kuning tadi kebergantungan fungsi transitif lah. Bila kita dah hapuskan, kita dapat dua jadual yang lain iaitu jadual peserta dan juga jadual pemenang. Okey. So daripada sini kita tuliskanlah dia punya skema hubungan. Okey, skema hubungan. Okey, cuma dekat sini. Okey, dekat sini saya ada kesilapan sikit. Kejap Sorry. Okey, dekat sini saya ada kesilapan sikit. Sepatutnya dekat dalam jadual peserta, jumlah kedudukan ni dah tak ada dah. Okey, tak apa, saya betulkan kejap. Okey, sepatutnya dekat dalam bahagian peserta tu jumlah dengan kedudukan dah tak ada dah sebab kita dah pecahkan kepada dua jadual kan. Yang ini dah tak ada dah patutnya dah. Ni dah tak ada dah ni sebab kita dah pecahkan ke dalam jadual yang baru tadi. Kita dah pecahkan kepada jadual yang baru. Okay. Okay. So dalam jadual baru peserta dia cuma ada berapa maklumat ni? 1, 2, 3, 4 saja. Dia ada 4 saja. Nombor kad penalan sebagai KP, KA. Okay. Nama peserta, kelas dan juga telefon. Okay. Okay. Dalam jadual markah kita ada ID markah sebagai KP, nombor KP, KA sebagai kunci asing. ID penilaian sebagai kunci asing, markah, kemudian ID hakim sebagai kunci asing dan juga ada tambahan lagi nanti Okey. Okey. Next. Okey, penilaian. Okey, penilaian kalau kita tengok dekat sini ID penilaian sebagai KP, kita ada kriteria dan juga markah penuh. Okey, kemudian hakim, ID hakim sebagai KP. Okey, nama hakim dan juga ID penilaian ni KA. Saya tertinggal KA dekat sini. Okay, tak apa. Okay, and then last. Okay, tadi ID pemenang. Okay, ID pemenang yang kunci jadual yang akhir tadi kita bentuk selepas kita dah hapuskan kebergantungan fungsi transitif. Okay, dalam jadual pemenang, okay, kita masih lagi gunakan. Okay, gunakan apa ni? Pemenang sebagai KP. Tapi, okay, ada jumlah dengan kedudukan dekat sini. Okay, okay, jumlah dengan kedudukan. Okay, so ini adalah jadual akhir yang kita bentuk. Okay, kita bentuk dalam yang akhir sekali maksudnya dalam skema hubungan 3NF lah selepas kita melakukan penambahbaikan. Okay, tapi sebenarnya kalau kita lihat dekat sini, okay, kalau kita nak bentukkan sistem maksudnya belum lagi boleh berjalan sebuah sistem ni. Belum lagi boleh berjalan sebuah sistem sebab tidak ada orang yang menguruskan. Betul lah. Okay, kalau kita lihat dekat sini, okay, peserta dia boleh mendaftar. Kita boleh tahu markah dia. Kita tahu siapa hakim yang memberi markah. Okay, kita tahu dia punya kriteria penilaian. Kita boleh lihat siapa yang kedudukan pemenang. Okay, cuma kita tidak ada maklumat tentang siapa yang menguruskan sistem ini. Okay, jadi sebenarnya kita boleh tambahkan. Okey, sebenarnya untuk membolehkan sistem ini dibangunkan dalam satu pangkalan data yang
maksudnya kita boleh buat sistem lah, sistem yang digunakan kan secara atas talian, maka kita boleh wujudkan skema hubungan yang baru. Okey, maksudnya kita boleh menambah ataupun kita boleh mengubah suai medan. Kita boleh ubah suai medan. Okey, di mana biasanya dalam satu sistem kita ada dia punya pengurus sistem. Okey, so dekat sini kita panggil sebagai admin lah. Okey, jadi kita boleh tambahkan kita boleh ubah suai medan. Okey, dalam jadual markah di mana kita tambahkan ID admin. So dekat sini, sebab itu kat sini ada ID admin ni. Okey, maksudnya kita wujudkan satu jadual yang baru sebagai jadual admin. Maksudnya admin inilah yang akan menguruskan sistem yang kita bina. Kan? Okey, maksudnya sebab dia seorang je, jadi dia semualah dekat sini. Okey, ID admin adalah admin 01. Dialah yang menguruskan sistem yang kita bina. Okey, jadi itulah proses perjalanan bagaimana kita nak menjadikan daripada 0 NF kepada 3 NF. Okey, kalau tadi mula-mula tadi dalam 0 NF kita ada satu saja jadual kan. Okey, tapi bila kita dah lakukan proses penormalan, kita dah hapuskan kebergantungan fungsi sepenuh, separa dan juga transitif, sampailah kita dapat jadual ternormal dalam 3 NF. Dekat sini kita dapat ada berapa jadual? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jadual dekat sini. Okey. Okey, di mana kalau kita lihat dekat sini dalam jadual 3NF dah tak ada lagi sebarang kebergantungan fungsi transitif. Tidak ada pengulangan. Betul? Kecuali dekat sinilah yang mana ada kunci primer, kunci asing KPKA tu dia tak apa. Yang ini tak apa, dia tak ada masalah. Okey, yang penting yang lain ni. Okey, sebab yang ini sebagai jadual rujukan. Jadual rujukan memang biasa dia memang macam ni lah, dia banyaklah maklumat. Okey, tapi jadual yang lain, okey, maksudnya kita dah tak ada berlaku lagi pengulangan. Okey, tidak ada berlaku sebarang pengulangan. Okey, ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan ke tidak? Las, ada pertanyaan tak? Nak tanya angkat tangan? Agak-agak boleh buat tak? Syazwana? Syazwana Wafa. Macam mana? Saya dah buat malam ni. Okey. Kalau saya kalau jadual ONF boleh ke cikgu? Jadual apa? Jadual yang first kali. Aha. Admin boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Kalau kita letak awal-awal pun tak ada masalah. Boleh je. Sebab tu saya kata setiap orang dia mesti ada jadual yang berbeza. Contoh macam Divya, dia akan dapat jadual yang lain. Nabil pun Nabil dah hilang dah. Okey, dia pun akan dapat jadual yang lain. Okey, tapi konsep dia samalah. Okey, maksudnya daripada 0NF tu flow dia awak kena ikut dia punya flow. Macam mana langkah daripada 0NF kepada 1NF, kita nak hapuskan kebergantungan fungsi sepenuh. Kemudian kita hapuskan kebergantungan fungsi separa. Okey, dan akhir sekali kita hapuskan kebergantungan fungsi transitif. Okey, maksudnya bila dalam 3NF ni memang dah tak ada pengulangan lagi dah pada jadual yang jadual-jadual yang lain. Okey, tapi kalau dekat jadual yang utama, okey, macam markah ni sebagai jadual utama kan. Okey, sebab dia adalah jadual rujukan. Bila jadual rujukan, jadual yang besar dia memang ada maklumat yang banyak. Okey, tapi sebab dia maksudnya dia ada hubungan dengan jadual yang lain, jadual yang dia terhubung tu yang biasanya jadual itu yang orang kata dia punya maklumat tu tak boleh ada pengulangan. Jadual yang macam jadual peserta ni dia tak boleh ada pengulangan. Okey, kalau ada juga pengulangan dekat jadual peserta, maksudnya jadual awak tak ternormal lagi lah. Contoh kalau katakan lepas awak katalah peserta ini berada dalam 3NF tapi tiba-tiba dekat atas ni ada nama Maya. Dekat sini ada nama Maya kan, ataupun nombor kad penalan mungkin ada yang sama, tak boleh lah kan. Okey, maksudnya dalam 3NF maksudnya jadual yang lain yang kita dah pecahkan tu dia tidak boleh berlaku pengulangan. Okey, jelas
Okey, Natasha macam mana? Okey tak? Okey cikgu. Okey, dah nampak kan macam mana kan? Okey, Divya? Okey cikgu. Okey, Tanasri? Tana, macam mana Tana? Okey, cikgu. Tana? Okey Okey. So Nabil macam mana Nabil? InsyaAllah okey. Okey, Nabil macam ni. Kalau rasa macam awak tak rasa macam tak boleh nak go through kan? Okey, awak hantar pada saya awak punya jadual course UNF. Saya nak tengok macam mana. Oh, saya tak buat lagi tu. Kau tak buat lagi macam mana? Ya, Macam nanti mana saya cikgu buat. nak tolong? Macam mana saya nak tolong ni? Hari ni dah 14, esok dah 15. Sempat ke nak buat? Kan? Okay. So, okay, untuk soalan-soalan lain macam mana? Yang tentang algoritma, ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak tentang algoritma? Ada ke tak ada? Kena bertanya, ada masalah kena tanya Kejap. Semalam siapa ni? Divya, yang semalam tu dapat settle tak? Macam mana? Tak cikgu. Tak cikgu. Okey, saya tunjukkan Okey, malam tadi Divya ada tanya pada saya. Okey, saya share lah. Okey, macam mana nak buat apa Divya semalam? Carta alik. Okey, tak apa. Awak tak faham, kita share sama-sama, kita boleh dengar kan? Okey, kejap Okey, minggu lepas sebenarnya Cikgu Sakina dia dah tunjukkan cara kan? Okey, dia dah tunjukkan cara. Ni saya nak share apa Okey, saya share screen saya teruslah. Kejap Okey, malam tadi siapa nama kawan awak ni? Divya, nampak Divya dia minta tanya saya macam mana cara nak lukis apa tu carta alik. Okey, so saya ada share. Nanti saya share jugalah pada awak dekat dalam grup kalau katakan nak lukis carta alik. Okey, biasa yang saya tunjuk kat awak tu saya lukis menggunakan PowerPoint ataupun menggunakan Word. Tapi payah sikit sebab kalau awak tak adjust betul-betul dia akan sengit-bengit, tak cantik kan? Okey, jadi salah satu cara adalah dengan menggunakan apps ni. App diagrams ni. Okay. So dekat dalam app diagram ni, dia akan keluar macam ni lah. Okay, dekat macam ni. Jadi kita pilih pada create new diagram. Okay, you. Nampak kan? Okay, so dekat sini dia ada banyak pilihan yang kita boleh buat. Contoh kalau katakan nak buat ERD pun boleh buat kat sini. Okay. Tapi kita tak ambil pada flowchart lah sebab kalau macam flowchart tu mungkin kita tak boleh nak adjust sangat kan. So dekat sini kita pilih pada blank diagram. Okay, kita pilih pada blank diagram. So kita pilih klik pada create. Okay, bila kita klik pada create biasanya dia akan suruh kita save dulu nama file. Okay, so saya pilih pada menu lah. Okay, kita save. Okay, and then kita akan dibawa pada paparan ini. So dekat sini lah kita boleh mula melukis. Contoh kalau kita nak lukis carta alik mula kan, automatik dia akan keluar kat sini. Okay, macam mana nak key in? Just awak type je. Saya tak ada tekan apa-apa pun. Okay, bila dia keluar saja bulatan macam ni, awak terus masukkan awak punya type pada keyboard. Boleh mula. Okay, Divya nampak tak? Kita tak payah nak key apa. Okay, just tulis je. Awak tarik. Okay, contoh macam saya ambil simbol ni kan. Okay. Okay, saya terus tulis. Okay, peserta. Dekat peserta kan. Okay, kemudian kita. Okay, kita boleh adjust. Nampak? Itu kalau katakan dia punya bentuk lah. Kalau katakan anak panah, ambil lah dekat sini. Anak panah. Sorry. Anak panah mana tadi? Okay, ni Dah ada kat sini kan? Okay, so kita adjust lah. Nak bawa ke mana? Okay, kalau tak nak, padam. Delete. Okay? Okay, boleh Divya? Boleh cikgu. Boleh nanti cuba So, sebab kalau ni nak tengok kat mana? Kalau macam ni nak buat kat mana cikgu? Macam ni nak buat?
saya terlepas pandang tadi. Okey, awak gunakan ni app diagram ni, nanti saya akan share dia punya link. Patut awak klik sebab ni awak yang ini awak tak perlu nak install dekat dalam awak punya laptop. Kita macam dikira macam online punya ni lah, apps lah. Maksudnya awak Cikgu, ah jadual yang cikgu cakap tadi tu boleh buat dalam kertas kajang ke? awak punya versi pandemik ataupun versi normal? Yang pandemik tu Kalau pandemik means semua, the whole daripada fasa 1 sampai fasa akhir tadi sampai fasa akhir memang awak kena tulis tangan. kalau normal laptop lah. Kalau normal memang kena type. Dia tak boleh mix. Dia tak boleh katakan fasa 1, fasa 1 saya nak type lah. Kan fasa ini saya nak tulis tangan dah. Tak boleh. Sebab kakak saya baru dah sibuk dengan kelas dia. So laptop susah sikit nak guna lah. Laptop ada satu je. Kau jaga malam sikit lah. Pinjam sekejap tak boleh? Malam dapat lah. Malam kalau dia free dapat. Kalau dia tak guna, insyaAllah boleh guna. Boleh insyaAllah. Tolonglah sikit yang kakak tu. Tolonglah sikit buat assignment dia. Awak tolong dia buat, lepas tu kau pinjam lah punya laptop. Kan? Okay, so yang lain macam mana? Boleh tak ni yang kita buat penormalan ni, awak cuba settlekan petang karang. Okay, petang ni kan lepas kelas awak cuba selesaikan. Okay, so esok kalau awak dah selesai awak punya penormalan tadi, kita dah selesai kan? Dah sampai yang 3NF ni kan? Dah sampai pada 3NF ni, maksudnya kita dah boleh gunakan jadual ini untuk kita melukis ERD. Ini kita ghostan. Hari tu kita mula daripada 2.1 algoritma, kemudian kita lompat kepada reka bentuk antarmuka kan. Kemudian kita pergi pada kita pergi pada penormalan, and the last one kita pergi pada ERD. Okay, sebenarnya ada dua kaedah sebenarnya boleh buat. Maksudnya daripada ERD kita buat penormalan pun boleh juga, tapi pada saya kita buat penormalan terlebih dulu lagi bagus, lagi baik lah. Sebab kadang-kadang bila kita buat ERD, kita terpaksa nak kena adjust. Tiba-tiba ERD tak boleh, bila ERD yang kita buat tu tak boleh sebenarnya membentuk satu sistem yang kita boleh bangunkan dalam pangkalan data. Okay, sebab tu kita kalau boleh kita buat dia punya penormalan terlebih dahulu, kemudian barulah kita masuk kepada ERD. Lebih mudah. Lebih mudah kalau kita buat penormalan, and then daripada penormalan kita buat ERD. Okay? Cikgu. Ya. Yang cikgu tanya tadi, yang jadual tu, yang cikgu suruh saya buat tu, jadual penormalan Ya, penormalan 0NF macam yang slide yang pertama saya tunjuk tadi tu. Tahu. Itu 0NF lah. Maksudnya dia memang yang fresh, dia tak ada pecah lagi jadual. Semua ada dalam tu. Umpama kalau kau buat jadual kan, kau buang satu, kau buang semua. Macam tu. Hilang satu, hilang semua. Itu maksudnya 0NF lah. Macam ni kan. Contoh kalau katakan nak hapuskan kelas 2A4. Siapa yang duduk dekat kelas 2A4 semua hilang. Contoh macam Farhana pun hilang. Semua maklumat yang ada berkaitan tentang Ahmad, Hakim dan Zaimi pun akan hilang. Okay, yang ni akan hilang lah sebab dia akan menilai orang ni kan. Maksudnya itu adalah jadual dalam 0NF. Okay, ada soalan lain? Dia kena buat jadual ni sebab apa ya cikgu? Sebab kita nak normal kan. Sebab dia umpama macam dalam satu maklumat tu dalam satu macam bila kita isi maklumat peserta kan. Kalau macam dalam jadual manual kan. Kalau macam pertandingan kan. Semua maklumat tu ada dalam satu kertas. Betul tak? Kalau awak isi pertandingan kan. Kalau macam yang macam hakim kan. Ada nama peserta, ada nama hakim, ada kriteria penilaian. Tapi sebenarnya semua maklumat itu adalah datang daripada sumber yang berbeza. Kan? Peserta-peserta lah. Hakim-hakim lah. Sebab tu kita nak kena pecahkan. Kita nak kena pecahkan. Sebab kalau katakan hakim, kalau katakan hakim yang patutnya pada hari penilaian tu dia kena menilai peserta, tiba-tiba dia tak ada. Kan? Kita kena ganti dengan hakim lain, betul tak? Jadi supaya kita mudah untuk melakukan kemas kini, sebab tu kita perlukan orang kata sistem yang ni lah, sistem yang lebih terurus lah, tersusun. Okay? Lain-lain soalan?
Faham. Okey, bagus Nabi, awak tanya tak apa. Baik awak bertanya daripada awak senyap. Maksudnya kalau awak tanya tu orang lain yang malu nak bertanya kan, mungkin dia ada idea, oh macam ini rupanya. Mungkin ada persamaan daripada segi kalau kata yang kurang faham kan. Kita apalah bertanya, tak ada masalah. Okey. Okey So, kalau tidak ada sebarang masalah, okey, selepas ini berdasarkan kepada apa yang saya terangkan, okey, nanti saya akan upload upload video ni. Macam biasalah, saya harap yang kawan-kawan yang tak hadir tu, saya pun tak tahu nak kata macam mana lah. Macam mana dia orang nak faham kalau awak yang datang kelas pun awak ada banyak persoalan, kalau yang tak datang kelas, saya tak tahu macam mana. Mungkinlah dia orang ada ilham yang lebih baik lah kan. Maksudnya tanpa datang kelas saya mereka boleh buat dengan baik. Okay, saya harap macam tu lah. Okay, so nanti untuk penemulan awak cuba selesaikan. Okay, esok maksudnya kita akan masuk kepada gambar rajah ERD. Gambar rajah ERD. Okay, kalau dah siap nanti awak boleh hantar. Okay, siapa yang buat versi pandemik? Siapa yang buat versi pandemik? Kejap, saya tak nampak siapa angkat tangan. Siapa yang buat versi pandemik? Mana saya punya ni? Saya tak nampak lah siapa angkat tangan. Okey, siapa? Natasha dengan Alia Mahfuza. Okey, Natasha dengan Alia Mahfuza. Okey, oleh kerana awak dua orang yang menggunakan versi pandemik. Okey, boleh tak kalau katakan awak hantar awak punya awak punya bahan itu dekat Pondok Guard ke? Sebab konsep kita punya kerja khusus ni bukanlah katakan awak hantar, contoh kalau kata markah penuh 30 kan. Saya bukanlah nak kata nak tolak markah awak, saya nak tanda bagi markah kurang daripada 30. Kalau boleh saya nak semua orang dapat 30 tau. Sepatutnya semua orang boleh dapat 30. Okey, jadi untuk dapatkan 30 tu, saya perlu semak lah awak punya kerja khusus tu. Siap satu fasa tu. Sebab tu saya minta kalau boleh awak dah siap fasa 1 awak hantar pada saya. Saya semak. Okey, saya semak sama ada memenuhi tak kriteria untuk awak dapatkan katakan untuk untuk algoritma tu untuk awak dapat 6 markah ataupun 8 markah. Okey, so andai kata awak punya algoritma tu tak boleh dapat 8 markah, saya akan suruh awak betulkan dah sampai boleh dapat 8 markah. Bukanlah katakan 8 markah tu saya bagi dapat 6, 6 terus. No, kalau boleh kita tak nak macam tu. Kalau boleh kita nak semua dapat markah yang maksimum. Semaksimum yang mungkin. Sebab tu dia punya konsep kerja khusus ni, awak buat, saya semak. Kalau katakan awak punya kerja awak dah okey, saya bagi markah, saya nilai dapat markah yang maksimum, okey lah. Maksudnya kali pertama awak buat memang dah okey dah. Tak perlu nak ulang, buat lagi. Tapi selagi mana kalau katakan awak layak untuk dapat markah yang baik, means awak kena cubalah usaha untuk dapatkan markah yang baik. Sebab tu saya nak setiap satu fasa tu awak kena keep tanya saya. Kena tunjukkan pada saya. Baru saya nampak dia punya progress macam mana. Jangan saya bertanya saja. Sebab dalam kelas ni tak ramai yang menghantar pada saya. Jadi saya tak boleh nak bantulah. Mana yang bertanya pada saya, memang saya akan bantu. Saya akan tengok dekat mana kesilapan, saya akan beritahu macam mana nak baiki supaya apa yang awak buat tu dapat memenuhi kriteria untuk awak dapat markah yang maksimum. So yang lain-lain pun tak apa juga. Terutama sekali saya sangat concern pada yang memilih versi pandemik. Sebab bila versi pandemik ni memang awak terpaksa menulis tangan. Menulis tangan ada kelebihan dia sebenarnya, ada baik buruknya. Maksudnya ada kelebihan awak menggunakan versi pandemik sebab mungkin daripada segi pembangunan sistem akan datang mungkin awak agak macam longgar sikit. Tapi penatlah sebab awak nak kena tulis tangan kan. Tapi walau macam mana pun versi yang awak pilih, awak still kena berhubung dengan saya ataupun Cikgu Sakinah supaya masing-masing tak lari daripada track dia lah. Masing-masing orang kata kita memang nak cuba dapatkan markah yang maksimum. Okay, so kita punya kehadiran hari ini sangat ramai
berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 6 orang sahaja. Okay, so ucapkan salam takziah pada kawan awak lah yang tak datang. Okay. Saya harap akan datang dia orang cubalah ubah sikap supaya jangan jadikan apa ni? Jangan jadikan COVID ini sebagai